Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Anda bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah Sabtu 26 Mac. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyalurkan bantuan berjumlah RM580,000 kepada mangsa kebakaran Kampung Kurnia Jaya Batu Empat Tawau dengan setiap keluarga menerima RM1,000. Majlis berkenaan disempurnakan timbalan menterinya Dato' Ahmad Marzuk Syari di Masjid Al-Mustaqim Batu Empat Tawau. Katanya agensi di bawahnya memperuntukkan RM580,000 kepada KIR yang layak tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Bantuan itu masing-masing RM116,000 dari tabung musaadah COVID-19 JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia dan RM464,000 daripada sumbangan Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Setiap keluarga akan mendapat RM1,000 yang akan diuruskan oleh pihak agensi kita di sini bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan ini adalah merupakan sumbangan daripada tabung musaadah JAKIM, daripada Yayasan Taqwa, dan ini juga merupakan dorongan atas semangat keluarga Malaysia yang dilaungkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tidak kira siapa pun, kita tetap membantu. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan sumbangan tersebut di Tawau. Pihaknya juga menggerakkan skuad musaadah keluarga Malaysia, agensi agama bagi membantu mangsa kebakaran di kampung tersebut. Dato' Ahmad Marzuk turut menyampaikan sumbangan persekolahan 2022 bagi negeri Sabah daripada Yayasan Taqwa MAWIP berjumlah RM204,000 selain berkesempatan merasmikan Jambatan Wakaf Madrasah Darussalam Kampung Sungai Buaya Batu Tiga Tawau. Jambatan konkrit sepanjang lebih 200 meter berkenaan hasil sumbangan Muslim Care Malaysia Society bersama Persatuan Kaki Tangan Islam Maybank Berhad. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian jatuh semula di bawah angka 400 semalam dengan 372 kes baru, menurun 64 kes berbanding sebelumnya. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu kembali mencatat jangkitan baharu 2 angka dengan 96 kes. Ia menjadikan tiada lagi daerah di Sabah yang mencatat kes harian 3 angka. Peratusan kes baharu yang berpunca daripada jangkitan sporadik turun kepada 58.33%. Bagaimanapun angka ini masih dianggap tinggi. Pergerakan turun naik kes harian agak sukar diramal kerana banyak dipengaruhi oleh sikap serta kadar pematuhan orang ramai terhadap semua SOP yang berkuat kuasa. Dalam pada itu, 2 kluster ditamatkan, iaitu kluster tembok di Kota Kinabalu dan kluster Jalan Bandau di Kota Marudu, menjadikan jumlah kluster yang masih aktif di Sabah 7 kluster. Sementara itu, 1,292 pesakit sembuh semalam menjadikan jumlah kumulatif 343,957 orang, manakala 458 pesakit sedang menerima rawatan. 2 kematian direkodkan, iaitu masing-masing 1 kes di Pitas dan Kota Belud. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sesi pengajaran dan pembelajaran buat warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Libaran Sandakan bakal berjalan lebih baik dengan adanya bangunan baru yang secara rasmi diserahkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM kepada Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah, seterusnya Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan semalam. Majlis penyerahan disempurnakan Ketua Cawangan Pendidikan Seksyen Sabah Bahagian Pembangunan KPM, Othman Asmaun, kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Perancangan Kewangan dan Pembangunan Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah, Lina Hassin. Berucap mewakili Pengarah Jabatan Negeri Sabah, Lina Hassin berkata projek berkenaan merupakan antara projek yang berjaya direalisasikan KPM dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi sekolah pedalaman di negeri ini. Sementara itu, Pejabat Pendidikan Daerah dan Pengurusan Sekolah serta ibu bapa bersyukur dengan pemberian bangunan baharu berkenaan. 1 Jun perpindahan penuh, dan kita berharap juga dengan penyerahan ini tidak ada lagi lah anak-anak kita yang
masalah datang ke sekolah ataupun menghadiri kelas secara bersemuka sepenuh masa. Satu kegembiraan bagi warga sekolah dan juga masyarakat di Libaran ini. Kami sudah banyak perancangan sebenarnya dan saya memang berhasratlah untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah cemerlang di daerah Sandakan ini. Amat berterima kasihlah memudahkan anak-anak kita hadir mengikut jadual berbanding dahulu kita ke sekolah menggunakan bas ke Batu 10 Ilupura. Alhamdulillah sekarang ini anak-anak kita agak teruja lah dengan dengan sekolah yang ada sekarang ini. Bangunan berkeluasan 2.83 hektar ini akan menempatkan 616 pelajar dengan kemudahan 24 kelas selain makmal, bilik mesyuarat, bilik pentadbiran, kantin sekolah dan tapak perhimpunan. Ia juga bakal menyediakan asrama pelajar lelaki dan perempuan dengan kapasiti 200 orang. SMK Libaran sebelum ini menumpang di SK Sungai Padas sejak tahun 2000. Indeks jenayah kekerasan dan harta benda bagi daerah Keningau menurun kepada hanya 6 kes bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 26 kes. Ketua Polis Daerah Keningau DSP Nur Rafida Kasim berkata ia hasil usaha membantras jenayah yang turut dibantu semua pihak selaras dengan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Mana-mana pegawai ketua polis daerah pun dia mengharapkan jenayah indeks turun, dapat memastikan kesejahteraan, keselamatan khususnya di daerah Keningau ini terjamin, terselamat daripada mana-mana ancaman jenayah dan saya akan pastikan indeks jenayah di daerah Keningau ini akan sentiasa turun. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-215 peringkat IPD Keningau. DSP Rafida turut merakamkan penghargaan kepada pengamal media dalam menyalurkan pelbagai maklumat berkaitan kesalahan jenayah. Dalam sambutan ini, 78 pegawai, kaki tangan dan pesara polis termasuk pengamal media menerima sijil penghargaan. UMNO Sabah sedang mempersiapkan jenterapati bagi menghadapi kemungkinan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin memaklumkan UMNO Sabah akan mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan parti dalam masa terdekat bagi menentukan kaedah terbaik menghadapi PRU 15. Dan kita akan berbincang dengan Presiden pada hari Isnin untuk mendapat pandangan-pandangan ke arah bagaimana UMNO dan BN Sabah ini melaksanakan tanggungjawab dalam PRU akan datang. Dan selepas itu barulah kita mengambil keputusan langkah yang terbaik untuk kita tentukan berhadapan dengan PRU ke-15 ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan buah kurma kepada ketua-ketua bahagian UMNO seluruh negeri di bangunan UMNO Kota Kinabalu. Datuk Bong turut memaklumkan UMNO Sabah akan mengadakan perundingan dengan rakan parti lain dalam GRS bagi menentukan hala tuju parti dalam PRU 15. Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Sabah diseru membantu usaha kerajaan dalam memperkasa golongan wanita di negeri ini. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Penasihat Puspanita Cawangan Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata, sebagai salah satu persatuan wanita di Sabah, Puspanita harus memainkan peranan menganjurkan program pembangunan wanita yang bersesuaian khususnya untuk ahli Puspanita. Katanya aktiviti berkaitan kerjaya dan peluang perniagaan juga perlu diberi penekanan agar dapat memberi akses kepada wanita menjana pendapatan. Beliau juga mengingatkan Puspanita untuk mengamalkan integriti dan ketelusan dalam melaksanakan apa juga aktiviti demi menjaga imej Puspanita dan perkhidmatan awam.
Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-39 Puspanita Cawangan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi Puspanita Sabah, Datin Seri Panglima Nuinda Alias, dalam ucapannya berkata, walaupun berdepan krisis penularan COVID-19 tahun lalu, Puspanita Negeri dan Cawangan Daerah telah berjaya menganjurkan 282 program berbentuk jalinan kerjasama pintar dengan beberapa agensi dan jabatan yang telah memberi manfaat kepada ahlinya, terutama untuk menambah ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang akan disalurkan mulai 28 Mac ini terus mendapat reaksi positif masyarakat. Penduduk yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berterima kasih kerana kerajaan sekali lagi memberikan bantuan tersebut. Okey, bagi saya BKM ni bagus untuk meringankan kos taraf hidup semualah, especially yang bujang macam saya lah. Saya berterima kasihlah dengan kerajaan Malaysia kerana memberikan lagi bantuan, kerana ia akan memberikan meringankan beban hidup apalah, terutamanya kerana saya sekarang ni bujang, jadi macam bil air, bil sewa, bil api semua tu boleh dibayarlah dengan menggunakan BKN ini. Bagi saya dapat meringankan untuk rider sikit-sikit lah juga dalam untuk beli dalam maintenance motor macam tu, dapat selalu membantu lah. Terima kasih kerajaan. Sementara itu, penduduk Sandakan turut menyambut baik BKM. Sangat perlulah untuk rakyat sebab memandangkan keadaan sekarang kan ekonomi tidak bagus. Barang pun naik. Dengan adanya bantuan ini bolehlah dapatlah membantu kepada golongan-golongan B40 untuk menghadapi bulan puasa ini sekaligus dengan hari raya yang akan menjelang tiba ini. So segala insentif daripada kerajaan ini amat-amat kami alu-alukanlah bagi golongan B40. Terima kasih kepada kerajaan atas bantuan BKM ini, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban rakyat yang semakin hari semakin tinggi. Baik saudara, sekian berita Pagi Sabah. Kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Kita jaga kita. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada RTM yang ke-76 tahun. RTM adalah sebuah agensi berita yang telah memainkan peranan penting. Berilah sokongan yang padu kepada RTM yang telah memberikan Malaysia imej yang baik di muka antarabangsa. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-76